Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukilah kami yang benar dan kurniakanlah kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukilah kami yang batil dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil itu. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-Hamba-Mu yang suka mendengar kata-kata benar dari-Mu, lalu mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, malam ini kita akan terus meneruskan usaha kita menambahkan sedikit banyak ilmu yang Allah Ta'ala akan berikan kepada kita. Mudah-mudahan perintah Allah supaya kita berdoa kepada Allah, wa qul rabbi zidni ilma. Katakan oleh Muhammad, duhai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Allah suruh. Tapi Allah Ta'ala tak sebut wa qul rabbi zidni rizqa. Katakan olehmu, duhai Tuhanku, tambahkan rezeki. Tak sebut. Allah sebut ilmu. Satu lagi doa yang kita dengar, doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki. Yang kita doakan dan kita aminkan pula tu ya. Yang minta apa? Ziyadatan fil ilmi. Ilmu bertambah, rezeki berkat. Masya Allah. Jadi hal-hal seperti ini mengajak kita para jamaah supaya kita sentiasalah merasakan diri kita ini kurang ilmu. Iaitu sifat apa? Tawadhu. Sentiasa rasakan. Maka dengan merasakan demikian, insya-Allah Allah Ta'ala akan jadikan kita ni orang yang suka mendengar ilmu. Kat mana aja kita suka mendengar ilmu, ya? Dan bila itu kita pun terasa pula, ya Allah, aku telah menunaikan satu perintah Engkau, ya Rabbi zidni ilma. Duhai Tuhanku, tambahkanlah ilmu. Kita melaksanakan doa yang diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru kita terasa macam mana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau nak kira hubungan kita dengan Allah pada salat saja, itu pun dah banyak gangguan kan. Allahu Akbar saja dah banyak gangguan kan. Nak tumbuh betul-betul memang payah, apalagi di luar agaknya memang payah dengan Allah Ta'ala kan, begitu ya. Jadi kerana itu para jamaah, yang mampu kita buat ialah kita berusaha. Kita berusaha mencari apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lainnya itu sebanyak mana Allah nak beri, itu semua urusan Allah. Cuma satu aja kan yang kita boleh ambil perhatian sekarang ini, ya, sebab ada orang berbisik dengan saya, kata, Ustaz, sekarang ini kita ni bila nak dapat satu-satu ilmu dan sebagainya, bukan main susah. Nak ingat pun susah katanya. Saya saja katakan dia, sebab Haji dah berusia. Sebab umur dia dah 68, Haji dah berusia. Allah Ta'ala kata memang kuat, lemah kan. Kemudian nanti ada yang lupa. Kemudian saya tambah lagi. Tapi kata dia, yang saya belajar dulu masa kecil-kecil dulu sampai sekarang melekat. Dia kata saya, dulu ni kita jauh maksiat. Nak tengok wayang pun, tunggu wayang apa? Cap harimau.
Itu ya, wayang-wayang kerajaan baru. Ya, sebab itu mudah melekat, mudah ingat. Tanyalah siapa-siapa yang dia dulu yang kecil-kecil tu masih ingat sampai sekarang. Yang sekarang ni nak ingat yang 2-3 hari tu terkial-kial dia. Sebab itulah dia ya. Kadang-kadang benda maksiat tu bukan kita sengajakan. Dia terserempak. Sebab iklan-iklan tu kadang-kadang menceroboh kat kita. Betul. Tiba-tiba masuk kasino. Kita nak bukan lain. Nak cari bahan-bahan yang baik-baik, kasino masuk. Lagi-lagi dia ada, anda adalah orang yang bertuah kerana anda adalah pelanggan yang ke 9,999. Anda bertuah ada harap mempunyai peluang untuk dapat hadiah sekian. Maka kliklah kat sini. Siaplah lepas itu. Maknanya banyak lagi lah benda-benda maksiat itu dia mencerobohkan kita melalui berbagai-bagai kalangan. Jadi mau tak mau kita terpaksa berhadapan dengan benda ini. Maka kita mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala bersihkan hati kita dan jiwa kita ini daripada perkara-perkara yang boleh menyusahkan kita untuk mendapat ilmu yang datang daripada Allah Taala. Kerana pesan Imam Syafi'i rahimahullah, dia kata apa? Syakau ila waqi'i su'a hibzi fa arsyadani ila tahkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Aku mengadu kepada Waqi'. Waqi' ini nama orang. Ada yang mengatakan guru Imam Syafi'i. Yang penting dia mengadu kepada Waqi'. Su'a hibzi, tentang susahnya aku nak mengingat, nak menghafal susah. Padahal Imam Syafi'i memang dah hafal kecil lagi Quran kan, 9 tahun. Baik. Kemudian fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Dia memberi petunjuk kepadaku supaya meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nur. Dia beritahu aku bahawa ilmu Allah itu adalah nur, cahaya daripada Allah Taala. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang melakukan maksiat. Ya Allah. Maknanya kalau berlakulah itu memang kita akui. Jadi bukan tidak ada jalannya. Kita kena insaf, mengakui kelemahan kita, mengakui kekurangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita mengikut yang dikehendaki oleh Allah Taala. Bila kita dah duduk ni, Allah beri pada kita ikut yang dikehendaki lah, bukan kita kehendaki. Ya, tapi kita tidak dipersoalkan yang kita tak faham dan sebagainya. Kita tak disoal. Kau faham ke tak faham? Tak disoal. Yang disoal, kau datang ke tak datang? Kan hadis ni yang menjelaskan kepada kita ya, yang Nabi SAW menyebutkan, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala 'an arba'. Kaki seorang hamba itu di akhirat nanti kita akan terus melangkah sehingga 4 perkara akan ditanya. Satu yang pertama sekali, an amrihi fi ma afna. Nak jawab macam mana ini ya? Tentang usianya dihabiskan ke mana. Kalau yang ada urusan-urusan penting dan sebagainya, mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusannya. Sihat ya? Tak sibuk ya? Semua kan? Tak sibuk. Duduk. Nanti kena tanya, awak sihat, awak tak sibuk, kenapa tak gunakan masa itu dalam perkara yang diridai oleh Allah? Jangan jawab, saya tak buat apa-apa, saya cuma duduk menemu je kata mereka. Jadi memang tak apa-apa. Tapi kenapa tak isi dengan perkara yang memberikan faedah? Kena jawab para jamaah. Agaknya satu hari kalau kita tak gunakan tu, dah berapa umur kita? Garap sajalah berapa jam agaknya kita nak menjawab masa yang Allah Ta'ala berikan. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Duhai Tuhan kami, sekarang sesungguhnya kami telah menganiaya diri kami. Kalaulah tidak kerana Engkau mengampuni kami dan merahmati kami, pasti kami menjadi orang-orang yang rugi. Pasti. Ini kalau ya, dari sudut bahasa, ya, dari segi nahwu, lanakunanna tu ada 2 taukid namanya.
lam taukid dengan nun taukid. Maknanya pasti akan mendapat kerugian kalau tidak kerana pengampunan Allah dan kalau tidak kerana rahmat Allah Ta'ala. Sebab memang kita mengaku sungguh kita ni menganiaya diri kita. Kata Imam Ghazali, kita menggunakan masa untuk keduniaan kita lebih banyak daripada masa untuk menghadap Allah Ta'ala. Kalau kita menghadap Allah, ambil wuduk berapa minit, sembahyang berapa minit dan sebagainya. Kan begitu kan? Agak-agak dengan sembahyang tu, kalau kita sembahyang seorang berapa minit agak-agak? 25 minit. Okeylah ya. Nak order makanan berapa minit? Setengah jam tu dah cepat rasanya kan? Pula dia minta yang panas pula. Tengok. Bukankah kita terasa kita guna masa kita untuk Allah tak sebanyak kita guna masa kita dalam urusan keduniaan. Rabbana zalamna anfusana. Memang kita mengaku kita menganiaya diri kita. Jadi kerana itu, kalau ada kelapangan masa, kalau ada kesihatan badan dan ada peluang untuk terus berada dalam majlis yang boleh mengingatkan kita kepada Allah, maka kita gunakan. Ya. Dalam majlis yang boleh mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti majlis ilmu ini, ataupun majlis saling mengingati di antara satu sama lain, ataupun yang dibuat dalam bentuk apa, bentuk usra dan sebagainya. Semuanya untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini para jamaah, masing-masing kita kena muhasabah diri kita supaya dengan demikian kita terselamat daripada azab yang diancamkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Ya? Baik, kita masih lagi dalam surah Al-Ma'un dan fawailul lil musallin, ya. Wa yamna'una al-ma'un. Akhirnya. Baik. Apapun ada baiknya kalau kita ulang secara ringkas, ya, tentang golongan yang berbohong dalam agama. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ya, tidakkah kau tahu ataupun kau lihat orang yang berdusta dalam agama? Kemudian Allah Ta'ala sebut ciri-cirinya. Orang yang berdusta dalam agama, pertama ialah mereka itu mengambil hak anak yatim. Ya. Al-Ta'ala ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ya, melakukan kezaliman terhadap anak yatim, merampas hak-hak anak yatim. Ini sedikit kalau kita nak tambah, iaitu apa dia? Terutama sekali kalau kita baru ada orang berhadapan dengan apa? Berlaku kematian, ada anak kecil umpamanya. Ini kena jaga sungguh-sungguh. Kena ada orang yang beri, ingat sungguh-sungguh. Sebab kadang-kadang tu nyayang kat dia, ya. Itu yang kita tengok macam-macam sebagai tempat kan, bersungguh-sungguh dia nak apa? Nak buat tahlil. Ya, padahal dia orang susah. Ya, nelayan umpamanya kan, punya susah, tapi dia bersungguh-sungguh nak buat juga. Patutnya orang kampung bagi makan kat dia orang. Itu sebenarnya yang diajar oleh Rasulullah SAW. Kita datang ke rumah dia, bawa makanan, dia dalam kesedihan, kita bagi kat sana. Kalau nak makan sama pun tak apa. Tapi ini tu balik pula. Ramai-ramai datang, dengan anak semua datang, makan kat rumah orang yang susah itu. La ilaha illallah. Nampak kan? Itu sebenarnya tak ikut ajaran yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dia tengah bersedih, tengah bersusah. Tapi oleh kerana dulu tidak dipahamkan, berlaku sebagian masyarakat kita, ya. Dia bersusah payah nak buat apa? Tahlil, betul. Kekandanya yang telah meninggal dunia, kan? Sebab padahal sebenarnya ialah kita datang. Itu yang belum ada anak yatim. Kalau ada anak yatim lagi satu masalah, ya. Kalau berlaku, ini boleh berlaku kalau sekiranya yang meninggal itu orang kaya. Kemudian ada tinggalkan anak masih kecil, anak yatim. Harta dia walaupun dia kaya, anak ni tak boleh diusir harta dia. Siapa pun tak boleh usir harta dia, ya. Sehinggalah dia dewasa boleh menguruskan hartanya sendiri. Kalau belum boleh menguruskan hartanya sendiri, tak boleh diganggu lagi. Tengok umpamanya, belum pandai ni, ya. Walaupun dia dah agak besar, tapi dibimbangkan dia akan
boros dan sebagainya. Orang yang bertanggungjawab menjaganya seperti pakciknya ke siapa, kena tahan, jaga. Kalau sekiranya diambil, dia sudah melakukan kezaliman atas anak yatim. Ancaman Allah apa dia? Orang yang memakan harta anak yatim sesungguhnya memakan api neraka dalam perutnya. Innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya mereka itu makan api dalam perut mereka. Masya Allah. Allah dah beritahu awal-awal lagi di dunia ni. Kita dah dengar sekarang ini. Yang Allah Ta'ala mengingatkan kita supaya jangan apa? Jangan memakan harta anak yatim. Maknanya apa? Maknanya ada peluang untuk kita membetulkan diri kita. Ini para jamaah, kalau kita nak menyesal, biar waktu kita di dunia menyesal. Bila dah nazak, dah tak boleh dah menyesal lagi. Apalagi bila dah masuk neraka dan sebagainya. Kita ambil dua ayat, nak tengok macam mana kita ni supaya kalau nak menyesal sekarang ni, ya. Sebab orang ni kadang-kadang ada yang nak meninggal tu ada tanda-tandanya, kan? Tandanya. Lebih-lebih lagi bila sudah datang malaikat maut. Kan? Cuba kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam Al-Quran yang suruh kita belanjakan harta kita. Apa dia? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Belanjakanlah, kata Allah Ta'ala. Tengok, Allah Ta'ala suruh apa? Belanjakanlah sebahagian rezeki yang kami berikan kepada kamu. Sebahagian. Maknanya apa? Kalau orang yang kaya dah wajib zakat, sebahagian daripada harta yang ini. Cuma 2.5%. Begitu kan? Kalau orang yang tak kaya, tak wajib zakat umpamanya, tapi ada kelebihan sikit-sikit. Jangan lokek, jangan berakhir. Ya? Ada masjid yang memerlukan bantuan, ada madrasah memerlukan bantuan, ada pelajar memerlukan bantuan. Bagi. Tak mampu 1.000, 100, tak mampu RM50. Tapi RM1 janganlah, tak jadi apa-apa kan. Bila kita buat macam itu, tengok Allah Ta'ala akan bukakan hati kita, akan terus suka untuk menerima. Percayalah. Kalau kita buat kerana Allah, Allah Ta'ala. Dan Allah akan menunjukkan sayangnya kepada hamba ini dengan dilapangkan pula rezekinya. Sebab Allah tahu orang ini akan belanjakan hartanya itu untuk kebaikan dirinya. Allah sayang kepada kita sebenarnya. Nampak kan? Dia kata orang ini kalau bagi ni, dia akan belanja ni, dia tak akan enjoy. Bagi lagi. Walaupun mungkin mula-mula agak payah. Mungkin mula-mula hanya RM10. Allah Ta'ala lapangkan lagi. Sayangnya, dia bagi rezeki lagi. Naik RM50 pula. Masya Allah. Ini semua para jamaah harus kita perhatikan bagaimana rahmat Allah kepada kita. Tengok, ayat tadi apa kata? Wa anfiqu, belanjakanlah mimma razaqnakum, sebahagian yang kami rezekikan kepada kamu. Ya? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Waktu kematian datang, fayaqul, dia pun mengatakan apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Duhai Tuhanku, tangguhkanlah sedikit masa lagi. Ya, supaya fa asaddaqa, supaya aku boleh bersedekah dan aku menjadi orang yang soleh. Macam mana ulama mentafsirkan ayat ini, iaitu berhubung dengan apa? Nazar. Sebab ayat selepasnya, ya, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dia kan minta apa? Minta tangguh kan? Tangguh sedikit. Allah Ta'ala kata tak boleh dah. Bila dah sampai ajal, tak akan ditangguhkan lagi. Di sini orang mengatakan ini menunjukkan ayat ini berhubung dengan orang yang ketika nazar waktu itu. Allah. Surah Sajadah pun kita lihat Allah Ta'ala menjelaskan tentang orang yang tak pernah beramal soleh. Waktu nak mati baru nak minta nak beramal soleh, Allah tak terima lah. Bertaubat, dia cukup jelas Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah bersedia
menerima pengampunan, menerima taubat seorang hamba selama nyawa tak sampai ke kerongkong. Alhamdulillah, masih lagi kan? Kalau nak menyesal sekarang, ya Allah aku menyesal, banyak aku tertinggal dan sebagainya, betulkan dia, insya-Allah lebih baik. Itu yang berhubung dengan apa? Ketika naga. Yang berhubung di akhirat sudah saja dah Allah Ta'ala jelaskan tentang golongan yang kufur kepada Allah Ta'ala. Mereka, Allah Ta'ala katakan, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Ini tentang apa? Tentang hari akhirat nanti. Bukan di dunia, di dunia. Ya, sebab ayat itu menjelaskan tentang golongan yang kufur. Ini mereka tak percaya tentang kebangkitan. Ya. Kalau idza dalalna fil ardi inna fi khalqin jadid wal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna Allah. Ini golongan yang tak percaya manusia ini akan dibangkitkan. Jadi hal-hal seperti ini para jamaah yang kita mulakan tadi, jadikanlah kami golongan yang suka mendengar kata-kata yang benar dari Allah. Kita nak letakkan diri kita sampai kita yakin setiap yang difirmankan oleh Allah semuanya adalah benar dan betul. Tak boleh kita ragukan. Nak letakkan hati kita begitu, ya, supaya bila dengar ayat seperti ini, apa kata Allah Ta'ala? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Kalau pada melihat yang Muhammad, orang-orang yang mujrim yang durhaka ini, mereka tundukkan kepala mereka, rasa malu dan hina di hadapan Allah Ta'ala, ya. Kerana waktu di dunia bila disampaikan perkara ini, mereka mendustakan. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Mereka itu mengkufuri hari pertemuan dengan Tuhan mereka. Mereka kufur, tak percaya. Sekali kata akhirat, baru mereka itu tundukkan kepala mereka kerana malu dan merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim. Waktu itu mereka mengatakan apa? Rabbana absarna wa sami'na. Duhai Tuhan kami, sekarang kami dah nampak, kami dah lihat, dan kami dengar dah sekarang. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami ke dunia. Pasal apa? Na'mal salihah. Nak buat saleh, nak buat amal saleh pula waktu itu. Inna muqinun. Sekarang ini kami yakin apa yang didengar waktu di dunia. Waktu dunia bagi tahu tak percaya. Ada kebangkitan, ada balasan, tak percaya. Ke akhirat Allah menggambarkan, memberitahu kepada kita ini semuanya tidak lain. Kenapa? Kerana Allah sayangkan kita sebagai manusia. Disayang supaya jangan menyesal nanti di akhirat. Kalau menyesal di dunia, boleh kita perbaiki. Boleh kita berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang boleh menambahkan amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila di akhirat, kata ada lagi. Berapa? Sebab akhirat adalah tempat menerima balasan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kalau kita lihat ayat ini, orang yang mendustakan agama juga, ad-din itu juga diberi makna sebagai mendustakan hari pembalasan. Ya. Kenapa demikian? Kerana orang yang mendustakan agama itu, tentu sekali dia tidak akan percaya dengan adanya hari pembalasan. Orang yang mendustakan adanya pembalasan, maknanya dia mendustakan apa yang disebut di dalam agama. Sebab dalam agama menyebutkan ada hari pembalasan. Jadi kerana percaya, kerana yakin dengan hari pembalasan itu. Kalau sekiranya tidak percaya apa hari pembalasan itu, maknanya dia mendustakan agama. Maknanya kedua-dua makna itu boleh diambil untuk kita memahaminya, ya. Baik.
Kita lihat dulu ya, iaitu golongan apa? Golongan yang qawaidul musallin allazina hum an salatihim sahun. Kita nak lihat tentang apa tu? Riya itu. Ya. Riya itu iaitu mereka yang menunjuk-nunjuk fi salatihim, dalam salat mereka, juga dalam ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang mempunyai sifat riya ini, dia melakukan suatu amal itu supaya dilihat oleh orang lain, tujuannya untuk mendapat pujian ataupun keuntungan keduniaan. Itu tujuannya. Bukan kerana nak melihat nak mencari redha Allah Taala. Sebab ada amalan-amalan yang kita tak boleh sembunyikan. Sembahyang Jumaat mana boleh sembunyikan? Sembahyang berjamaah, ya? Mana kalau kita nak berjamaah, mana boleh kat rumah? Datanglah ke masjid dan surau, kan begitu kan? Sehingga kalau kita lihat, ini yang kita kena ada ini, supaya kita dapat pelihara hati kita daripada perasaan riya. Kadang-kadang syaitan ni kan dia kerjanya waswasil khannas kan, dia mengintai aja, ya. Kalau kita nampak syaitan ni cukup senang, ya. Kau intai aku sekarang ni. Aku nak tadi ada. Terus ya Allah, ya Allah, halau syaitan boleh. Tapi dia sudah mengintai kita tak perasan. Umpamanya kalau kita lihat dia, mula-mula kita memang datang kerana kita yakin bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kelebihan sembahyang berjamaah Isyak dan subuh. Kelebihannya kan? Kalau Isyak, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang berjamaah sembahyang Isyak seperti dia bangun setengah malam. Satu malam. Ya? Kalau apa tu subuh pula sepanjang masa. Kelebihannya yang bila kita faham benda ini, kadang-kadang kita nak buat, dia mula kan, dia nak ganggu kan, lawan. Ya, letakkan Nabi dah mengatakan kelebihan solat Isyak berjamaah dan solat subuh berjamaah. Dia kena lawan. Bila berlaku itulah dia katakan pertarungan di antara bisikan syaitan dengan suara iman. Dia bertarung, ya. Suara iman kita ini bertarung dengan bisikan syaitan. Kena kuatkan itu. Ya. Kalau sekiranya ada kata terasa kata, kau tengok tu, kau tu orang dah tengok kau dah tu. Syaitan dah bunyi. Bukan kita tu. Yang bunyi syaitan. Ya. Jadi bila itu berlaku, cepat-cepat. Tak ada kena-mengena orang itu dengan saya. Ini antara saya dengan Allah. Sebab yang akan memberikan balasan perhitungan bukan manusia. Yang akan memberi balasan dan perhitungan ialah Allah nantinya. Ya? Sehingga kita cukup takut nanti kalau di akhirat orang yang kita tunjuk-tunjukkan itu diminta supaya engkau panggil orang yang engkau tunjuk-tunjukkan amalan engkau itu supaya tolong engkau dan selamatkan engkau daripada akibat perbuatan engkau ini yang melakukannya kerana yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu akan dicampakkan ke dalam neraka. Kan? Jadi itu yang kita lihat, ya, dalam bahasa perkara ketaatan ini kita kena jaga. Kerana riya ini dia lebih mudah dalam perkara-perkara yang sunat, bukan yang wajib. Ini dia lebih mudah, ya. Sama ada yang betul sedekah ke atau ibadat-ibadat yang sunat ke, kan? Ini yang mudah berlaku. Tapi perkara yang wajib sebab tak boleh disembunyikan. Zakat mana boleh sembunyikan, ya? Mesti bagi, ya. Cuma jangan cakaplah. Jangan cakap ini zakat aku kepada engkau ada. Diam-diam saja buat. Masya Allah. Memang bukan senang nak itu, ya. Kalau ada cerita, ya, tentang apa tu dia nak bayar apa tu kalau orang perempuan yang kita puasa tangguh tu kemudian satu tahun tu apa namanya kena bayar tu fidyah, ya. Ada fidyah, ya. Fidyah bila katakan 30 hari kena 1 hari 1 kilo umpamanya, kan, pergi sana tak payah cakap-cakap, bagi cari orang miskin yang layak umpamanya, bagi kat dia, tak payah cakap, ya. Ini bini aku ni dia tak bayar dia puasa, ya. Tak payah kena bayar fidyah, tak payah cakap, bagi saja, ya.
Supaya apa? Supaya kita ini pertama nak jaga ni. Oh, ini kau ni boleh tahan juga ya. Minta tangguh. Padahal nak tangguh pun berapa hari aja umpamanya kan. Tengok dengan tak sengaja kita sudah menceritakan keburukan isteri ataupun kelemahan kecuaian isteri kita dengan tak sengaja kan. Padahal kalau dia diam aja, ya. Ini apa ni? Apa ni? Alhamdulillah, fidyah. Tak payah sebutlah, ya. Cukup fidyah. Itu saja kan. Jadi itu di antaranya. Begitu jugalah dalam hal-hal yang lain yang kita lakukan pun kita lakukanlah karena Allah Subhanahu Wa Taala pastikan yang kita beri itu adalah daripada hasil yang halal, yang bersih kerana Allah Taala. Sebab benda-benda yang tak bersih tidak mendatangkan pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itu perkara-perkara yang wajib seperti salat Jumaat tak bolehlah dia nak sembunyi-sembunyikan kan. Puasa mana boleh sembunyikan. Tengok Allah layu je hari ini. Puasa lah dia ya. Tak boleh nak sembunyikan. Azan tak boleh disembunyikan sebab dia adalah syiar kan. Jadi ada perkara-perkara yang tak boleh sembunyikan. Kalau kita lakukan itu, insya-Allah tak akan berlaku riya. Hanya perkara-perkara yang kadang-kadang sunat itu yang boleh berlaku riya ya. Tapi Imam Ghazali rahimahullah masih lagi beri ruang sedikit kalau sekiranya dia ada tujuan nak menggalakkan orang lain. Tak kira lah orang lain tu isterinya ke, anaknya ke, siapa pun, kerana dia ni banyak duit, ya. Isterinya ni kedekut sungguh, nak derma masjid pun payah sungguh, ya. Umpamanya contoh ya, anaknya kaya, nak masuk tabung masjid tu paling tinggi dia yang warna hijau saja. Yang paling tinggi ya. Padahal dia masuk yang warna ungu pun tak apa. Tahulah warna ungunya. Tapi dia saja ke depan dia. Saya kata Imam Ghazali, kalau tujuannya supaya tak sendiri digalakkan, itu katanya tak apa. Cuma nak kawal hati itu bukan senang. Nak kawal supaya apa? Supaya tidak riya, ya. Itu dia. Jadi dalam perkara wajib dia tidak boleh berlaku riya. Kerana itu, riya ini kalau kita lihat ialah nak menunjukkan keterampilan kita dalam melakukan ibadat-ibadat ataupun perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ada kalanya riya ini berlaku kepada orang yang nak menunjukkan seolah-olah dia itu orang yang zuhud. Tahu mana zuhud kan? Orang yang tak cintakan keduniaan. Ya. Konon-konon dia orang tak cintakan keduniaan, dia pakaian dia apa? Pakaian yang bajunya keras-keras, ya. Baju keras-keras, baju orang kaya. Gitu ya. Yang keras-keras yang tegang itu nak tunjukkan, ataupun dia tunjukkan muka dia macam Melayu dia zuhud. Tak, zuhud bukan begitu. Zuhud orang yang tak cintakan dunia di mana? Di hati sebenarnya. Kalau orang itu kaya macam mana, tapi hatinya bukan pada harta itu, dia adalah orang yang zuhud. Bila itu berlaku, tengok dia tak akan sayang kepada keduniaannya ataupun hartanya untuk digunakan dalam perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang itu zuhud walaupun banyak, ya. Imam Ahmad bin Hanbal, ya, pernah ditanya, adakah seseorang itu dianggap sebagai orang yang zuhud, yakni tak cintakan dunia, kalau dia mempunyai harta yang banyak? Kata Imam Ahmad bin Hanbal, iya katanya. Kalau sekiranya adanya harta itu tidak menjadikan dia sombong dan angkuh. Kalau hilangnya pun tak menjadikan dia sedih dan susah hati. Kalau tak ada pun dia tak ada susah hati. Ada pun tak jadi sombong. Sombong itu maksudnya apa? Tak gunakan harta itu di jalan Allah. Sebab itu di antaranya kita kena faham, bila belanjakan harta di jalan Allah, jangan kita melihat masuk masjid saja dia. Kita tanggung anak dan isteri kita pun masuk dalam pengertian membelanjakan harta di jalan Allah. Nabi pernah menyebutkan 1 dinar dibelanjakan untuk fisabilillah. 1 dinar diberikan untuk apa? Anak yatim. 1 dinar dibelanjakan untuk keluarga.
kata Nabi ditanya, mana yang lebih afdal? Ya, mana yang lebih baik? Nabi kata, yang dibelanjakan untuk keluarga itu lebih baik. Yang semuanya baik juga, tapi ini lebih baik. Kalau kita tanya kenapa? Kerana yang isteri dan anak tanggungan kita. Dengan kita membelanjakan harta itu di jalan Allah untuk kepentingan dia, ya, untuk makan minum, untuk sekolah dan sebagainya, insya-Allah dia akan dapat apa yang diingini secara sempurna. Ya, pakaian, ya, mesti dah tak perlu nak apa cari-cari dengan cara yang lain kerana ada ditanggung oleh suaminya. Yang anak tak perlu nak buat pekerjaan yang tak baik kerana ada ayah yang menanggungnya. Jadi kalau kita faham ini para jamaah, kita tahu bahawa harta yang kita diberikan oleh Allah Ta'ala itu, Allah Ta'ala suruh belanjakan di jalan Allah dalam pengertian yang luas, ya. Cuma biasanya yang di jalan Allah ini ialah yang menyebabkan orang itu bakhil sehingga diancam oleh Allah Ta'ala, ialah bila mereka diwajibkan zakat tak keluarkan zakat. Allah Ta'ala ancam mereka ini dengan alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang yang menghimpun-himpunkan emas dan perak, yakni harta, ya, kemudian tidak dibelanjakannya di jalan Allah, wajib zakat tak keluarkan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Kalau kita lihat ulama cuba menggunakan bahasa fabashshir, ya, tabsyir itu adalah makna yang menyukakan, khabar gembira. Tapi kenapa fabashshirhum bi'adzabin alim? Kenapa untuk azab digunakan berita khabar gembira? Ini adalah kata sindiran. Kata sindiran. Kalau kita masih gitu, ya, kalau dah pergi dalam juga, baguslah, lain kali pergi lagi lah. Kamu pergi lah namanya juga. Dah bagi tahu yang pergi, nah kena kan. Jangan pergi sana, orang kat sana dia suka dia foto drop auto face. Suka menjatuhkan dari muka orang. Dah bagi tahu pergi juga sekali balik. Aku kena dah. Pergi lagi. Aku dah kata aku pergi juga. Maknanya itu adalah sindiran atau perlian. Jadi Allah menggunakan dia tabsyir biasanya digunakan untuk perkara-perkara yang baik, ya. Kan Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Ta'ala sebagai basyiran wa nadhira. Basyir yakni membawa kabar gembira bagi yang taat dengan balasan syurga. Wa nadhira ancaman ataupun peringatan bagi yang durhaka dengan balasan neraka. Tapi bila ini fabashirhum, berilah kabar gembira kepada mereka bi'adzabin alim, dengan azab yang pedih. Maknanya satu sindiran daripada Allah Ta'ala kepada mereka yang tidak mau belanjakan hartanya. Ya, kalau nak dimaknakan sebaliknya, bolehlah. Maka berilah ancaman kepada mereka dengan azab yang pedih daripada Allah Ta'ala. Apa ancamannya yang tidak membelanjakan harta ini? Yaitu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Pada hari di akhirat nanti, harta-harta emas dan perak itu dibakar ke dalam neraka. Kemudian digosokkan ke dahi mereka, jibahuhum wa junubuhum, di lambung mereka, wa zuhuruhum, di belakang mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, hadza ma kanastum li anfusikum, inilah balasan akibat yang kamu simpan-simpan, kamu himpun-himpunkan, timbun-timbunkan untuk diri kamu sendiri. Fadhuqu ma kuntum taknizun, rasailah sekarang ini apa yang kamu timbunkan di waktu di dunia dahulu. Tengok ancaman Allah Ta'ala, ya, bagi mereka yang tidak mau menggandakan hartanya di jalan Allah Ta'ala. Jadi kerana itu kalau kita lihat masalah apa tadi, masalah zuhud ini bukanlah dengan yang dizahir-zahirkan ini. Zuhud itu adalah harta, ya. Ada harta yang banyak tapi tak cintakan harta itu, orang itu zuhudlah. Kata Imam Ahmad, dia kata kalau tak ada tak sedih pun, kalau ada tak jadi sombong dia. Orang itu zuhudlah. Banyak mana hartanya.
Dan kalau kita boleh beri galakan ataupun beri kesedaran orang yang macam ini, kan banyak orang kita yang kaya-kaya kan, mungkin dia tak tahu katanya, kita tolong bagi tahu dia, ya, beritahu dia haji ke tak kira lah, ya, dia harta banyak, saya ni rugi betul saya. Kenapa? Saya ni nak beri sedekah ni tak ada duit tak banyak, ada pun paling tinggi pun RM50. Haji sebenarnya lebih banyak lagi dapat tau. Ya, kalau haji tu berlipat ganda, mungkin 500 kali ganda daripada saya punya. Ya? Kenapa? Bawa cerita sahabat yang tak ada harga, yang jumpa Nabi SAW. Ya, mereka ini tak ada harga. Dalam bab apa? Dalam bab sedekah. Kalau tuan-tuan buka Riyadhus Shalihin, dalam bab sedekah itu ada di situ. Yang tak ada harta ni jumpa kepada Rasulullah SAW. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli, wa yasumuna kama nasum, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Ya Rasulullah, orang kaya ni, orang kaya-kaya ni, wah, ada modal tak jumpa yang kaya-kaya ni. Bagi tahulah, tuan cukup untung dah. Saya kalau punya RM50, tuan ni 500 tu kan. Macam RM50 aja. Ya, terasa satu apa? Satu galakan, ya. Motivasi ini, ya. Beritahu ni. Hadis ini menyebutkan hamba atau sahabat yang tak ada harta ni mengandung. Dia kata, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Ahli orang-orang kaya ni, mereka ni kaum pahala begitu banyak sekali. Ya. Mereka sembahyang macam kami, mereka puasa macam kami, tapi ada satu pada mereka. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka bersedekah dengan lebihan harta-harta yang mereka perlukan. Kalau dia perlukan cuma cukup untuk perlu saja, katakanlah 1,000 sebulan, tapi dia ada 3,000, lebih 2,000 lagi. Umpamanya kan, tak bertolak kereta, tolak, ada lagi 1,000 umpamanya kan. Maknanya ini yang dikatakan lebihan-lebihan keperluan. Jadi orang yang kaya seperti ini, kata sahabat ini, mereka boleh bersedekah dengan lebihan mereka. Ya, jadi sahabat ini dia yang mengandungnya tak ada harta. Kata Nabi SAW bahawa awalaysa qad ja'alallahu ma tasaddaqu, bukankah Allah dah jadikan untuk kamu benda-benda yang kamu boleh bersedekah? Sebab makna sedekah luas. Bukanlah makna sedekah bagi harta saja. Rupanya inna kulla tasbihatin sadaqah wa kulla takbiratin sadaqah wa kulla tahmidatin sadaqah wa kulla takbiratin sadaqah. Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu pun adalah sedekah. Tapi bukan dibagi kepada orang lain, untuk diri sendiri. Ya, sampai disebutkan wa imatatul adza 'anil tariq sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkar sadaqah wa imatatul adza 'anil tariq sadaqah. Kamu menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar pun adalah sedekah. Jadi yang kita nak tengok tadi yang banyak harta ini, ya. Banyak. Kemudian bagi tahu lagi, Allah Ta'ala contohkan orang yang belanjakan harta di jalan Allah seperti menanam sebiji benih, menumbuhkan 7 tangkai, kemudian tak satu tangkai itu 100 benih lagi, 700. Bukan itu saja. Allah Ta'ala kata, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah akan melipat gandakan lagi siapa yang dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas rahmatnya dan maha luas pengetahuannya. Jadi benar-benar macam ini boleh menggalakkan dan mengajak mereka supaya belanjakan harta mereka di dalam Allah untuk menyelamatkan mereka itu daripada apa? Daripada cintakan dunia. Kita nak menyelamatkan. Kita bagi tahu tu dah sedekah dah kan? Kita bagi ingat tu dah sedekah lah. Masya Allah, ya. Jadi kerana itu harus dipahamnya pengertian zuhud itu kadang-kadang berlaku kepada seorang yang nak tunjuk-tunjuk seolah-olah dia zuhud, ya. Sebab zuhud ini tak mestinya kalau orang itu pakaiannya cantik, bagus, tak mestinya orang itu tak zuhud. Mungkin dia zuhudnya lebih tinggi. Kenapa dia buat macam itu? Kerana dia nak tunjukkan syukurnya kepada Allah, bukan nak takbur, ya.
Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada orang tu pakaiannya cukup bagus, cantik, capalnya pun bagus. Takburkah itu?" Kata Rasulullah, "Tak." Ya, walaupun cantik gitu, tak mestinya takbur. Takbur itu dah batalul haq wa ghamtun nas. Yang dikatakan takbur ialah menolak perkara yang benar. Walaupun tak pakai baju cantik-cantik, tapi dia ada perkara benar, dia tolaknya. Dia tak mau ikut, tak mau terima benda itu. Itu sombonglah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ghamtun nas. Ghamtun nas maknanya menghina-hina orang lain. Ini kita dah sebut dalam apa? Surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Dah selesai kan? Jadi ini semua kita perhatikan bagaimana ya orang yang menunjukkan seperti orang yang zuhud, sebenarnya kadang-kadang dia bukan zuhud. Hatinya, cintanya kepada dunia cukup ada, cuma dia nak tunjukkan seolah-olah dia zuhud. Ya? Macam apa? Kalau puasa lah, memang orang puasa nampak lalu sikitnya, nampak sikit. Tapi jangan nak tunjukkan lah ya. Rambut tu, dia rambut tu kemas. Kan rambut tu semasak seolah-olah orang yang zuhud. Dah, bukan itu. Ya, hatta orang tadi yang membelanjakan harta tu, dia nak tunjukkan pakaiannya di hadapan Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan bukan untuk bangga, ya Allah, ini saja yang aku mampu ni. Nak gunakan menghadap muka ya Allah. Malu aku dengan engkau. Sebab bila menghadap manusia, temu duga. Pakai apa? Pakai tai. Itu dia. Aku bukan mensuman. Ya. Tu dia. Berhadapan dengan Allah asal boleh saja. Dia kata, "Ustaz kan suah ustaz, kain atas pusat." Ustaz kata dia, bodoh. Allah, bodohnya ya Allah. Nah kan, memang Rabbana zalamna anfusana ya. InsyaAllah kita jadikan ini sebagai muhasabah diri kita insyaAllah ya. Baik, kita ambil ayat yang terakhir, yaitu wayamna'unal ma'un, ya, yaitu menghalang orang daripada membelanjakan hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalau kita lihat ya, dalam ayat ini kita ambil sedikit ya. Pertama sekali maknanya menghalang orang daripada mengeluarkan zakat yang diwajibkan oleh Allah Taala. Ataupun menghalang orang daripada mengambil benda-benda yang bermanfaat untuk ramai. Ada benda-benda yang bermanfaat untuk kegunaan ramai, ya. Cuma bila sistem kita sekarang ini masing-masing kena bayar air dan sebagainya. Kalau ikut asalnya air mana dia kena bayar? Ya, tak kena bayar. Ada hadis daripada Sayyidatina Aisyah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kita nak tengok sekarang ini ya, hadis ini. Riwayat oleh Ibnu Majah, ya. Sayyidatina Aisyah ya radhiyallahu anha pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Qultu ya Rasulullah," aku berkata ya Rasulullah, "ma masyai'ul ladzi la yahillu man." Apa dia benda yang tidak boleh dicegah ataupun dilarang? Apa benda itu? Qala, Nabi berkata, "Al-ma'u wan-naru wal-milhu." Air, api, garam. Ini bukan cerita garam Doremi itu cerita bukan ya. Menantu kedekut tu ya, bukan. Bukan ya. Syawal. Syawal. Tengok, subhanallah. Agaknya bilang ni pun mending. Baik. Al-ma'u, an-naru, al-milhu. Sayyidatina Aisyah. Puan-puan, tengok ya. Kita kena contohi Sayyidatina Aisyah. Jahat betul mereka yang menghina Sayyidatina Aisyah. Siapa dia? Dengan Syiah. Dia hina Sayyidatina Aisyah. Ya. Yang penting kita kena ambil contoh Sayyidatina Aisyah. Dalam apa? Nak dapatkan dia tanya lagi. Iyalah dia belajar cara formal macam kita, masuk sekolah dan sebagainya. Dia dapat rumah tanya macam kita orang sendiri, tanya suami ke, tanya isteri dan sebagainya kan. Itu. Jadi Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Nabi pernah pesan kepada sahabat supaya ambil ilmu daripada Aisyah. Ya, sebab isteri Nabi yang paling banyak
meriwayatkan hadis ialah Aisyah. Ya. Baik. Sayyidatina Aisyah kita ambil contohlah ya, bahawa inilah isteri yang apa? Isteri yang boleh dicontohi dalam syariat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang tidak boleh dihalang ialah air, api dan garam. Nak tahu Sayyidatina Aisyah ni pasal apa air, api, garam? Aku berkata, yakni Aisyah berkata, ya Rasulullah, hazal ma. Ya Rasulullah, ini air aku tahu pula. Memang tak boleh dihalang ya. Ini apa cerita pula? An-nar wal milh. Api dan garam. Ya. Ini pun kalau nak buat teka-teki macam menuju pak belalang pun bagus juga kan ya. Kenapa api? Kenapa garam? Baik. Faqala, baginda bersabda, ya Aisyah, wahai Aisyah, man aqta naran faka'annama tasaddaqa jami'i ma tubiha bitilkan nar. Orang yang memberi api ini seumpama orang yang memberikan semua yang dimasak dengan api itu. Kalau satu kawah besar lah diberi itu dengan api, walaupun hanya lighter, menyala. Itu dia. Rupanya kita tak perasan ya. Kadang-kadang kita tolong tak bunyi juga dia. Kita pun ambil kita punya lighter, kita tak begitu, gitu. Itu lain ya. Jadi lain. Menyala. Maknanya dengan sebab dia itu kan apa, petik itu menyala api itu, yang dimasak apa, satu kawah. Maknanya dengan itu memberikan keuntungan, penggunaan manfaat kepada yang sebanyak satu kawah. Itu kalau satu kawah, kalau dua kawah besar jawabannya kan tak nampak kita, tapi itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi dengan api itu maka dia sudah bersedekah dengan semua benda yang dimasakkan dengan api tadi. Itu apa? Api. Qultu ya Rasulullah. Ditanya lagi ya. Wa man aqta milhan, kata Nabi, siapa yang memberikan garam, faka'annama tasaddaqa bi jami'i ma tiba bi zalikan min. Seperti dia bersedekah dengan semua benda yang boleh membawa kebaikan dengan milh itu, dengan garam. Kan kita kalau makan tak ada garam tak terasa kan? Tapi jangan lebih-lebih lah. Garam secukup rasa. Nampak kan? Jadi dengan itu betul. Baru sedap katanya ni. Mula-mula satu keluarga siapa kan? Ini telur garam. Iya kok, masa sikit aja. Semuanya bergembira kan? Alhamdulillah ya. Rasa juga sekarang ni lauk ini. Pun tidak. Tawar hebat. Itu dia. Jadi itu yang dikatakan, tengok. Nabi kata apa dia? Tengok api dengan garam. Tengok dia kata lagi tentang air. Wa man saqa surbatan minal ma'i haitsu yujadul ma'. Sesiapa yang menjiruskan ataupun menuangkan satu kali tegukan air itu, yang mana ada air itu, faka'annama, seperti dia telah membebaskan 60 orang hamba. Seperti pahalanya ya, seperti membebaskan itu air ya. Wa man istaqa surbatan minal ma', itu kalau ada yang ada air, tempat ada air. Ini yang tempat tak ada air pula macam mana? Wa man saqa surbatan minal ma' haitsu la yujadu, dengan siapa yang memberi minuman air yang di mana tempat itu tidak ada air, fa ka'annama ahya nafsan. Pahalanya seperti dia sudah menghidupkan satu jiwa. Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'an. Siapa yang menghidupkan jiwa itu seperti dia sudah menghidupkan semua jiwa itu. Ini kelebihan apa? Air tadi. Jadi kita dah tengok ya, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW. Inilah yang kita jangan halang kalau sekiranya ada ya. Cuma yang ada berlaku di zaman Nabi Syuaib ya, Nabi Saleh ya, iaitu ujian apa dia? Unta betina kan?
yang bergile-gile. Ya, Allah Ta'ala nak uji iman mereka. Allah Ta'ala suruh mereka itu bergile-gile minum antara unta dengan mereka. Wa ila Madiyana akhahum Syu'aiba. Kepada kaum Madian diutuskan rasul mereka itu, iaitu Nabi Syu'aib. Jadi untuk uji mereka ini Allah Ta'ala berikan ujian, iaitu hazihi naqatullahi wa suqiyaha. Ini adalah unta betina yang Allah Ta'ala cipta sebagai apa? Sebagai mukjizat Nabi Syu'aib. Wa suqiyaha, dan minumannya yang telah digilirkan itu jangan ganggu. Tapi manusia itu begitu juga. Begitulah ya sifatnya. Kalau benda-benda yang macam ini mereka tak percaya. Ini apa benda? Ya? Nak bergila-gila dengan binatang, minum, kan? Padahal itu Allah Ta'ala nak uji mereka. Fakadzabuhu fa'aqaruha. Mereka tak percaya dengan apa? Wa qala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha. Rasulullah maksudnya kat sini siapa dia? Nabi Syu'aib. Ya, Nabi Syu'aib yang beritahu kepada mereka ini adalah unta betina Allah sebagai mukjizat yang Allah Ta'ala ya berikan minuman khas untuknya, dan kamu jangan ganggu dia. Bila bilang dia jangan ganggu. Sebab itu kalau kita belajar dengan Al-Quran para jamaah, insya-Allah kita akan dapat tahu perkara-perkara seperti ini. Sebab kebanyakan orang ni dia benda itu kalau sudah dibuat eksperimen dengan apa dalam sains dan sebagainya baru nak percaya. Benda-benda baik ni tak boleh dieksperimen, tak boleh diuji dengan kajian-kajian. Ia adalah arahan Allah, jangan ganggu, jangan ganggu. Sebab akibatnya melanggar, Allah Ta'ala fakadzabu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bi dzambihim fasawwa. Tengok habis Allah Ta'ala binasakan mereka. Begitu juga tentang Allah Ta'ala uji apa? Uji orang Yahudi, hari Sabtu jangan bekerja, kan? Hari Sabtu jangan bekerja, ya? Sebab Allah Ta'ala nak uji mereka. Tapi Allah Ta'ala uji mereka, hari Sabtu tu lah yang banyak apa? Banyak keluar ikan, kan? Itu dia Allah Ta'ala aja, ya? Masya Allah. Para jamaah, bila kita melihat ini, siapa yang menjadikan ikan tu keluar hari Sabtu? Dia mereka itu ada buat conference, buat keputusan. Hari Sabtu kita keluar, hari lain jangan keluar. Ada gitu. Siapa yang jadikan ikan-ikan keluar hari Sabtu? Ini para jamaah pengajaran hari ini kita nak ambil supaya kita ni bila berhadapan dengan ujian itu kita akan teringat semua ujian-ujian Allah kepada kaum-kaum yang dahulu. Sama ada hari Sabtu tak boleh tangkap ikan, hari itu ikan keluar, ataupun unta betina, dan lain-lain lagi. Semuanya ini adalah ujian untuk kita menunjukkan sejauh mana kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nampak ya, pengertian wayang na'un dan ma'un adalah luas. Sama ada menghalang orang lain daripada mengeluarkan zakat, walaupun dia tak keluarkan zakat kerana belum sampai wajib zakat. Tapi kalau kita dapat tahu ada orang yang sudah wajib zakat, kena bagi tahu pada dia. Ataupun kalau ada orang nak bagi zakat, jangan halang perkara itu. Pengajaran yang kita boleh ambil di sini bukanlah mestinya perkara yang berhubungan dengan zakat. Ya, sebab pengertian wayang na'un dan ma'un ini adalah luas. Termasuk apa-apa saja kerja yang boleh membawa kebaikan kepada orang lain. Gotong royong untuk kebaikannya. Kalau ada orang nak pergi, jangan kalah. Itu akan termasuk wayang na'un dan ma'un. Bila wayang na'un dan ma'un, orang ini adalah yukadzibu biddin, orang yang berdusta dalam agamanya, ataupun yang tidak percaya dengan hari pembalasan, masuk dalam itu. Jadi kita biarlah jadi orang yang menggalakkan orang lain melakukan kebaikan, walaupun kita mungkin tak mampu untuk melakukan. Ya, bagi tahulah, minta maaf, aku sekarang ni betul outstation, ya. Ini dia nak telefon ni, baru panggil tadi kan. Ya, pergilah. Jangan halang dia, suruh dia. Ya, dengan kita suruh dah jadi
Apa tadi? Sedekah kan? Dah jadi sedekah tu. Pahala lah. Subhanallah. Inilah di antara yang boleh kita ambil pengajaran daripada surah Al-Ma'un. Kesimpulannya, dalam surah ini Allah Ta'ala telah menyebutkan ciri-ciri orang yang berdustakan hari pembalasan ataupun yang berbohong dalam agama, ialah mereka itu yang pertama yad'ul yatim, ya, menindas anak yatim, dalam arti mengambil harta anak yatim dan sebagainya. Kedua, tidak menggalakkan orang lain memberi makan kepada orang miskin. Ini yang disebutkan terima oleh Syekh Qutub. Makna Islam, ajaran Islam itu tidak boleh dipisah-pisahkan. Iaitu kita jangan, kalau ayat itu musallim itu, solat itu hubungan kita dengan Allah. Tapi Allah mulakan dengan apa? Benda-benda yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial. Apa kehidupan sosial? Iaitu memberi makan anak miskin, orang miskin, atau menjaga anak yatim. Ini yang dikatakan Islam itu adalah luas pengajarannya, ya, syamil kamil, sempurna dan luas, cukup. Itu adalah Islam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Kemudian yang satu lagi ciri orang yang disebut berdustakan agama ialah bila dia solat itu, melakukan solat itu, dia lalai dalam melakukan solat itu sehingga tidak menyempurnakan solat dengan sebaik-baiknya, ya, tidak dilakukan pada waktunya ataupun ditinggalkan sama sekali. Tapi orang ini kalau tinggalkan dia tak solat. Ini orang yang solat lalai sehingga kadang-kadang dia tak jaga tentang perkara-perkara yang ada kaitan dengan solat, seperti wudu umpamanya. Wudu, kita perhatikan, ya, ada orang dulu ni kadang-kadang main ulur kaki je, ya. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i disuruh supaya guna tangan, ya, supaya sempurna. Wailul lil aqabi minan nar, kata Rasulullah SAW. Celakalah orang yang masuk neraka disebabkan tumitnya tak kena air. Itu kena jaga, ya. Kalau ulur kaki tu bagi tahu, pastikan tumit tu kena itu. Satu lagi yang Nabi SAW menyebutkan orang yang celaka tapi dia sembahyang tapi dia celaka, ialah orang yang disebut sebagai pencuri salat. Mana pencuri salat ialah yang tidak menyempurnakan tumakninah, ya. Dia kata Nabi SAW, kalau dah berdiri, bila rukuklah, kemudian berdirilah sekejap, sekadar subhanallah, cukuplah tu, ya. Maknanya nampak dia berdiri, ya. Tapi kalau tidak berhenti, maknanya dia berdosa seperti apa? Ayam patuh padi. Nabi pernah menegur seorang itu, dia kata aku dah sempurna, aku dah sampai 3 kali. Kata Nabi SAW, dia hadisnya, kalau engkau rukuk, engkau diamlah dulu sehingga sempurna. Kemudian bila i'tidal, diamlah dulu, dan begitulah seterusnya. Maknanya kena ada tumakninah, ya. Jadi bila kita faham ini, rupanya ada orang yang wair mendapat kecelakaan ataupun masuk dalam lembah dalam neraka walaupun dia solat. Sebab apa? Bila solat macam itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itulah di antara perkara yang kita boleh ambil manfaat daripada surah Al-Ma'un ini. Mudah-mudahan awal tadi kita telah mengingatkan supaya syukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, muhasabahlah diri kita, yang kita ini memang masih lagi banyak benda yang kita perlu tahu dalam urusan-urusan keagamaan kita, kerana kita ingin meningkatkan amalan kita. Kita tidak cukup dengan amalan-amalan yang sudah ada, kita nak tingkatkan lagi amalan kita, menambahkan lagi amalan kita, dan mutu amalan kita pun kita nak tingkatkan. Alhamdulillah, ya, kita boleh cakap sedikit sebanyak, malu kita menghadap Allah dengan pakaian asal boleh, jadi cuba cari yang lebih baik. Alhamdulillah, ada banyak yang begitu, ya. Subhanallah. Sebab manusia ini kadang-kadang dia terlupa, terlalai, kan. Jadi kita dah laksanakan wa tawassaw bil haqq, ya. Kita berpesan-pesan dengan kebenaran. Mudah-mudahan ayat itu memberikan semangat kepada kita untuk sentiasa berusaha. Bukan maknanya kita tunjuk kita ni hebat sangat, tidak. Kita nak laksanakan tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kena letak begini supaya kita dapat rasa seronok, ya, dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekadar itulah untuk malam ini rasanya, ya. Kalau ada apa-apa yang terkeliru, tolong bagi tahu. Terkeliru lah.
Saya tak yang keliru saja ya. Tolong bagi tahu kadang-kadang memang ada ya, kita tak perasan keliru ya. Okey, tak ada apa-apa ya. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala supaya kita wa qul i'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah kamu, Allah nanti akan lihat apa yang kamu amalkan. Rasulullah akan lihat dan orang beriman pun akan lihat. Maka kita buatlah apa yang boleh kita lakukan dengan sentiasa yakin bahawa Allah Ta'ala akan tunjuk kita, Allah akan bantu kita kalau kita bersungguh-sungguh untuk dapat petunjuk Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh di jalan kami, pasti kami tunjukkan mereka jalan-jalan kami, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita nak ambil ni jalan Allah, jangan diragukan, semuanya adalah benar ya. Tak ada yang salah ya. Tak ada kekurangan jalan-jalan Allah. Jadi kita kena bersungguh-sungguh insya-Allah ya. Sekarang itulah malam ini, mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti kita sempat lagi dapat sempat. Kita sempat ya untuk tazkirah yang akan itu ya. Ikut jadual yang sama lah, senang kan? Ikut jadual yang sama senang. Jadi mudah-mudahan ya Allah Ta'ala sentiasa menjadikan kita orang yang suka kepada peringatan-peringatan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu kita tangguhkan seperti biasa dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berpuasa illa lilladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.